Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi pada hari ini. Seperti biasa setiap minggu kita akan ambil pada hari Rabu. Okay, kita akan ambil hari Rabu. Ringkasan Sahih Imam Muslim. Dan kita kali terakhir kita bincangkan itu, kita dah sampai kepada tajuk bab-bab dalam kelebihan Al-Quran. Kerana kita ambil hari itu berkenaan dengan tergerak pula. Just slow respon sikit. Ya. Kenapa ni? Okey. Hari tu kita ambil last kali kita masuk pada bab yang ke-110. 110 itu berkenaan dengan bab pengelukkan suara dengan pembacaan Al-Quran serta penggetaran dalam membaca dengan membaca Al-Quran. Okey, dan kita terangkan itu sebenarnya kalau kita fahamkan betul-betul maksud melagukan Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan suara yang sedap bukanlah bermaksud anda perlu untuk mempelajari tarannum dan sebagainya lah. Misalnya kita kata kadang-kadang benda ni salah faham dalam masyarakat, merasakan bahawa tarannum tu pembacaan Quran dengan rhythm ataupun bunyi yang khas atau irama yang khas yang direka-reka tu, itulah yang dikatakan sebagai pembacaan Quran dengan sedapkan suara dengan Al-Quran, menyedapkan suara dengan Al-Quran. Itu sering berlaku salah faham. Sedangkan dalam ilmu ulum Quran, kalau kita cek betul-betul, baca semua kitab ulum Quran, hatta Imam Sayuti antara yang paling banyak mengumpulkan tentang ulum Quran, ilmu Al-Quran. Beliau sendiri pun tak pernah memasukkan dalam karangan beliau, kan, kitab beliau tentang ulum Quran. Zarkashi demikian juga, kan, mereka ada kitab Burhan ataupun Itqan yang mereka karang, tak pernah ada dimasukkan ilmu tarannum itu sebagai salah satu di antara ilmu Quran. So, sebenarnya yang mereka ataupun mengadakan kaedah tarannum ini sebenarnya dia adalah daripada seorang ahli muzik daripada Parsi, daripada Iran. Beliau letakkan rhythm tersebut untuk pembacaan Al-Quran kena ikut rentak-rentak yang beliau reka, yang mana tempat-tempat nama bagi rhythm tersebut sebenarnya kembali kepada sebahagiannya ialah nama tempat di Iran. Nahwan lah, Sikah lah dan sebagainya. Ia adalah sebenarnya nama bagi tempat-tempat atau bandar-bandar yang berada di dalam jajahan Iran sebenarnya. Zaman sekarang Iran lah, zaman dulu Parsi. So dengan sebab itu kita banyak orang sebenarnya tak faham tajuk ni dan kadang-kadang marah bila kita beri penjelasan kerana merasakan bahawa sepatutnya benda ni diketahui. Tak ada siapa patut sanksi ataupun rasa ragu-ragu lah, sebab kita kan Malaysia antara negara yang menganjurkan program tilawah bacaan Al-Quran, peringkat kebangsaan lah, peringkat antarabangsa dan sebagainya.
Setiap tahun kita akan ada buat. Jadi banyak orang menyangka bahawa benda tersebut kalau dah dibuat oleh atuk nenek kita, maka dia adalah termasuk daripada perkara-perkara yang perkara-perkara yang panggil perkara yang inilah, perkara yang bagus untuk diamalkan, diteruskan. Allahu a'lam. Tapi kita kata benda berkenaan inilah kadang-kadang sedap tu ialah timbul. Tapi bukan itu sebenarnya yang ditumpukan. Jadi itu bab yang mula kita ambil itu bab berkenaan dengan perintah untuk menjaga Al-Quran, sebab Al-Quran ni dia lebih liar berbanding unta yang liar. Okay, dan tajuk yang berikutnya itu berkenaan dengan pembacaan, mengelokkan suara dan juga menggetarkan dia dalam ketika kita pembacaan kita. Itu yang kita kata yang patut kita buatlah kan. Tapi orang yang baca Quran dalam keadaan tidak mahir dan juga tidak lancar, dia tak boleh berhenti baca Quran. Ini juga antara perkara yang kita lupa nak terangkan itu. Bila Nabi kata dalam daripada hadis Aisyah anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, al-mahir bil Quran ma'al safaratil kiramin bararah. Orang yang mahir dengan Quran bersama malaikat yang berwajah indah, yang mulia lagi baik. Dan orang yang baca Quran, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u, dalam keadaan dia tersekat-sekat, sangkut-sangkut, fihi pada Quran, wa huwa alaihi syaq, dan ia ke atas dia adalah berat atau susah, lahu ajran, untuk dia 2 pahala. Itu pahala pembacaan dan pahala kesusahan. Jadi ini antara dalil bahawa sebenarnya kalau orang tu bila belajar baca Quran, dia tak sepatutnya berhenti kalau dia tak pandai. Dia berlatih. Dia macam naik basikal lah. Kalau sekali jatuh tak naik langsung, alamatnya tak pandai sampai bila-bila. Alamatnya tak pandai sampai bila-bila. Kalau dia kata orang tu naik sekali jatuh, kemudian tak naik dah, atau tak dibenarkan dia naik. Alasan kata kalau naik salah nanti berdosa. Macam ya, bila Nabi kata dalam hadis yang sahih, kata Al-Quran hujjatun laka wa alaik. Al-Quran tu hujah ke atas engkau, untuk engkau atau ke atas engkau. Betul, maksud dia tak ada siapa yang kedudukan dia dengan Al-Quran ni, dia tidak semua Quran untuk dia je, tak. Kalau kita tak berlaku adil, maka Quran Karim hujah ke atas kita, bukan untuk kita. Tapi ada orang baca macam dalam hadis Nabi kata banyak orang yang baca Quran tapi Quran melaknatnya, so dia applykan kepada masalah salah baca. Sedangkan berlatih membaca, tergagap-gagap dalam baca tu sampai mahir dan pandai, itu adalah kemestian. Berlatih, belajar sampai pandai. Memang kalau dan kalau orang tu berhenti baca, tak nak membaca Quran sebab takut salah, nescaya dia takkan pandai sampai kiamat. Takkan pandai sampai kiamat. Sebab dia tak berlatih membaca. So bila dia dapat dia ditegur oleh guru dia tentang dengung ke, tentang mat ke, aplikasi dia kena bacalah. Dia kena bacalah. Dia mungkin tak dapat baca depan guru dia sepanjang waktu. Dia ambil ilmu tentang pembacaan yang betul daripada guru dia, kemudian dia balik rumah sambung baca lagi. Bukan tinggalkan baca dan harap jadi pandai. Ini pelik lah dalam masyarakat Islam kita. Di Malaysia saya perhatikan ada fahaman tersebut. Fahaman berkenaan dengan kalau nak baca Quran ni, kalau tak pandai, dia kata kalau tak pandai, nescaya baca dengan salah, nanti Quran laknat. Sedangkan itu bukan tempat dia. Sebab dalam hadis Nabi ni tadi, kata Quran tu ke atas orang tu susah. Dan bila susah bacaan, pastinya orang tersebut akan tergagap, tersasul. Dan dia sepatutnya teruskan baca dan belajar membaca. Dan dia berlatih membaca sampai pandai. Dan didengar bacaan. Bahkan zaman sekarang kita ni, rakaman suara, bacaan Al-Quran oleh qari-qari seluruh dunia ada, boleh kita download. Ada apps yang boleh kita gunakan. So tak sepatutnya kita berhenti membaca. Bacalah Quran. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih berkenaan dengan pembacaan Quran ni, Nabi suruh supaya bacalah Al-Quran. Nabi kata bacalah Al-Quran. Dan Al-Quran ni akan datang hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang menemaninya bersama-sama dengan dia dengan masa yang kerap. Itu yang tepat. Bukannya masalah hafal Quran saja. So, kalau orang hafal Quran sekalipun tapi tidak mengulang bacaan ataupun tidak membacanya, maka dia pun sama juga. Termasuk di antara kita tak termasuk dalam orang-orang yang berteman dengan Al-Quran.
kan, beri teman dengan Al-Quran. Tak ada. Al-Quran ni akan temankan kita bila kita tengah temankan di dunia. Dia balasan di atas kita duduk diam, habiskan masa bersama Al-Quran. Maka bila kita mati nanti, pun Allah Ta'ala akan jadikan Quran tu menemani kita. Itu atas dasar sebab balasan dari sejenis amal. Balasan dari jenis amal. Dan dalam kaedah dia, bila kita buat benda sekian, Allah Ta'ala balas dengan benda yang serupa. Macam kita tolong orang, Allah Ta'ala tolong kita. Kita maafkan orang, Allah Ta'ala maafkan kita. Dan kita bersama dengan Quran, maka Quran Allah Ta'ala akan jadikan Quran tu bersama kita nanti. Itu kaedah betul yang sepatutnya ada pada semua orang faham. Tapi banyak orang salah faham, dia tunggu nak jadi hafiz Quran baru nak baca Quran. Salah. Quran tu dibaca setiap hari. Bukannya tunggu kepada bulan Ramadan saja. Okey, baik. Okay, hari ni kita masuk pada bab baru mi'ah wa hida asyar, mi'ah wa hida asyar wa mi'ah. Bab iqra'in Nabi sallam al-Qur'ana wa ta'limihi kaifiyatul ada. Bab iqra'in Nabi sallam, bab iqra'in Nabi sallam al-Qur'ana wa ta'limihi kaifiyatul ada. Salasimi'ah wa samanin an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'ab inna Allah amarani an aqra'a alayka lam yakunil ladina kafaru qala Allahu sammani laka qala Allahu sammaka li qala faja'ala Ubayyun yabki Salasimi'ah wahid wa samanin. Okay. Salasimi'ah wahid wa samanin. Wa an Abdullah adatan indama yakunu Abdullah faqat yakunu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya al-Qur'ana qala faqultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzila qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi an asma'ahu min ghairi qala faqara'tu an-nisaa hatta idza balagtu qawlahu فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل وفي رواية قال لي وهو على المنبر اقرأ علي 382 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا فقرأت عليهم سورة يوسف
faqala rajulun minal qaumi. Faqala rajulun minal qaumi, wallahi ma hakadha unzilat. Wallahi ma hakadha unzilat. Qala qultu wayhak wallahi la qara'tuha ala Rasulillah SAW. La qara'tuha ala Rasulillah SAW. Faqala li ahsanta. Fabainama ana ukallimuhu id wajadtu minhu rihul khamri. Qala faqultu atashrabul khamra wa tukadzibu bil kitab. La tabrah hatta ujlidaka. Hatta ajlidaka. Qala fajaltuhu al-hadda. Baik. Okey. Bab mi'ah wa ida asyar, bab 100 ke 111 ya, 111. Bab iqra'un nabi SAW al-Qur'ana wa ta'limuhu kaifiyatil ada. Bab pembacaan Nabi SAW akan Al-Quran. Bab pembacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran. Bab pembacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran. Ya. Okey. Bab pembacaan Nabi SAW akan Al-Quran. Bab pembacaan Nabi SAW akan Al-Quran. Okey. Wa ta'limuhu, dan pengajaran Nabi SAW. Dan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam Nabi mengajarkan Al-Quran. Macam Nabi SAW mengajarkan Al-Quran. Okey. Apa sebab ni? Okey. Bab pembacaan Nabi SAW, dan diterangkan kaifiyatul ada. Kaifiyah al-ada. Cara ada penyampaian. Maksud dia Nabi, macam mana Nabi sampaikan Al-Quran kepada sahabat. Macam Nabi sampaikan Al-Quran kepada sahabat. Dia dalam konteks masalah pembacaan Al-Quran ni, bila kita dalam hadis pun dia ada kaifiyah ada atau tahammul wal ada. Tahammul tu penerimaan, macam mana seseorang tu menerima akan khabar atau bacaan, dan kemudian macam dia membaca balik. Macam dia membaca balik akan Al-Quran, ataupun mengajarkan Quran macam mana. Macam mana dia mengajarkan Al-Quran. Macam ni dia membacakan Al-Quran balik kepada orang lain. Itu dua perkara lah. Mana pertama masalah tahammul, ini apa macam ni dia terima Quran tersebut. Yang kedua, macam manakah dia menyampaikan balik Al-Quran. Macam dia menyampaikan balik akan Al-Quran. Itu dua perkara yang berbeza. Sebab kita pernah sebutkan berkenaan kaedah atau cara para sahabat belajar Quran. Kan diorang ceritakan diorang terima Quran daripada Nabi SAW 10 ayat. Mereka takkan pindah 10 ayat yang baru sebab mereka faham ilmu dan amal dalam ayat yang mereka belajar. Kalau mereka dah dapat pengetahuan daripada situ, dah tahu apa bacaan dia dan semua sekali, maka diorang akan Alish. Ya. Okey. Macam mana mereka belajar Quran, dan macam mereka menyampaikan Quran balik. Terima macam mana? Terima tu dipanggil sebagai tahammul. Kalau anda kata ataupun talaki, kalau anda kata kita bacakan balik, dipanggil sebagai adab. Cara penunaian akan bacaan, tunaikan balik. Bacaan tersebut dipanggil sebagai adab. Kaifiyatul adab, cara Nabi SAW mengajarkan Quran balik kepada mereka. Nabi terima daripada Jibril.
Nabi terima daripada Jibril. Kemudian baginda SAW sampaikan balik kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ini kita dengar macam ni cara-cara baginda SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat Nabi, para sahabat baginda. Okey, para sahabat baginda dengan sebut beberapa orang sahabat lah, macam apa yang dalam ni ada riwayat berkenaan dengan Ibn Mas'ud dan juga Ubay bin Ka'ab. Dan ini sebenarnya macam kita pernah terangkan dulu, sebenarnya mereka ni adalah guru-guru Al-Quran. Guru Al-Quran yang ketika Nabi hidup dulu, Nabi pernah beritahu dalam hadis Sahih Bukhari untuk diambil Quran daripada mereka. Maksudnya kalau seorang tu nak belajar Quran, Nabi kata ambil Quran daripada orang sekian. Nabi sebutlah nama Ibn Mas'ud, Ibn Abdi Abd kan, kemudian ambil daripada Ubay bin Ka'ab, daripada Zaid bin Thabit. So Nabi sebutkan nama mereka berbanding dengan orang lain. Jadi kalau kita nak fahamkan kat sini adalah kedudukan para sahabat yang kita kata menjadi guru Al-Quran, guru Al-Quran kepada orang lain. So jadi kalau kita perhatikan betul, ini cara macam Nabi sampaikan Al-Quran kepada mereka. So kita dengar apa benda disampaikanlah. Okay, dia kata sini daripada Anas bin Malik, okay, Anas bin Malik perawi 380. Dan kita tahu Anas bin Malik dia ni adalah pembantu Rasulullah SAW, khadam Rasulullah. So dia ceritakan apa perbualan di antara Rasulullah SAW dengan orang lain. Anas bin Malik ceritakan, dia kata anna Rasulullah wa Rasulullah SAW qala li Ubay, kata kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Okey, Nabi kata kepada Ubay, ini guru Quran, dan dia ni Ubay bin Ka'ab macam kita teranglah, dia jadi guru Quran, Quran dan juga penulis wahyu, dan juga dia juga orang yang Umar lantik menjadi imam kepada qiyam Ramadan pada zaman Umar bin Khattab. Untuk Umar satukan semua orang belakang dia. Dia jadi imam jemaah bagi qiyam Ramadan. Pada bulan Ramadan Umar lantik dia. Dia jadi guru, dia jadi pembaca Quran di Masjid Nabawi untuk solat sunat qiyam Ramadan. Okey. Jadi dia kata kat sini bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepada Ubay. Dia kata innallaha amarani an aqra alayka. Sungguh Allah Ta'ala telah memerintahkan aku untuk aku bacakan kepada engkau. Okey. Maksud dia kata bila sebut tu, maksud dia cara Nabi sampai ke Quran tu dengan baca pada mereka, baca kepada para sahabat. Ini berlaku dengan Nabi sebutkan kepada Ubay cara bacaan secara lisan, mulut ke mulut, dan sifatnya untuk jelaskan cara ini guru mengajarkan perawi yang meriwayatkan Al-Quran tu dengan bacaannya kepada dia, kepada Ubay. Okay. Dan dalam hadis Ibn Mas'ud pula terbalik, mana Ibn Mas'ud baca kepada Nabi. Lepas dia belajar, dia baca balik kepada Nabi SAW. Dua-dua ni cara yang betul. Cara yang betul mana maksud dia, kalau cara kita menerima Al-Quran atau kita membaca Quran, cara guru tersebut dia bacakan. Maksud dia macam kita dengar yang saya bagi pada minggu lepas. Ada application tahfiz. Yang kalau app ada Google Play tu, Play Store tu memang ada. Free je, tak payah bayar apa-apa. Cuma dia akan bacakan Quran tu kepada kita banyak kali. So pembacaan berkali-kali itu sebenarnya membolehkan kita ingat. Kita boleh ingat akan Al-Quran tu dengan elok. Bahkan membaca dan kita ikuti. Macam dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Atau anak murid pun kena ikutlah Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Betul, anak murid kena ikut Wadduha. Wallaili idza saja. Anak murid kena ikut. Dia tanpa lagu lah. Dia perletakkan lagu tu lepas daripada dah betul sebutan. Sebutan dah betul kan, dah tahu panjang harakat dan sebagainya, barulah dilagukan Quran tersebut dengan cara tersendiri. Tapi ketika mula belajar tu memang cara sebutan tu sepatah-sepatah. Kan, sepatah-sepatah. Macam kita tunjukkan contoh yang pada application tahfiz tadi tu. Jadi kalau kat sini memang Nabi SAW kata dia kata Allah Ta'ala perintahkan aku untuk aku bacakan kepada engkau Al-Quran. Baca kepada engkau. Lam yakunil ladina kafaru. Ini surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Ini pula cara Nabi dan para sahabat dahulu menyebut nama surah. Kita dah namakan, dah terkenal pada kita, nama surah saja itu surah Al-Bayyinah. Tapi pada Nabi dan para sahabat dahulu, mereka sering menyebut nama surah
dengan ayat pertama daripada surah tersebut. Macam kalau Al-Baqarah, cuma kalau contoh macam apa, surah Al-Fatihah dia baca surah Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang nama surah tu berdasar kepada ayat pertama. Nama surah berdasar daripada ayat pertama. Ini biasa berlaku. Cuma zaman kita pemudahan sebab kita nanti tak bezakan Alhamdulillahirabbil alamin ke apa nanti kita tersasul dengan apa surah Fatir ke surah surah Al-Kahfi ke, bimbang kekeliruan tersebut, maka para ulama terus stick kepada satu nama khas bagi setiap surah. Bahkan ditemui sebahagian para ulama menyatakan ditemui cara peletakan nama surah ni pada Mashaf Uthman bin Affan tu, memang dia letakkan nama surah. Ada nama surah diletakkan di antara. Ada kata tak, diletakkan bismillah. Ala kulli hal, okey, ini pemudahan sahaja. Nama surah ni pemudahan. Sebab Nabi memang appoint, ini surah sekian, ini surah sekian. Surah Baqarah, surah cerita kisah lembu. Surah Nisa, surah Imran, kisah keluarga Imran. So, semua tu berdasar kepada nama surah. Ada yang Nabi SAW sebutkan nama, ada yang kadang-kadang Nabi sebut nama ayat pertama surah. Macam surah Al-Bayyinah ni kan. Antara surah yang Nabi sebutkan awal surah. Surah pendek. Kebanyakannya dipanggil dengan ayat pertama. Dipanggil dengan nama ayat pertama. Nama surah tu dikenal dengan ayat pertama dia. Baik, jadi bila Nabi kata pada Ubay, kan Allah Ta'ala memerintahkan aku untuk bacakan kepada engkau, lam yakunil ladina kafaru, mana surah Al-Bayyinah lah, secara keseluruhan. Qala, berkatalah Ubay bin Ka'ab, Allahu sammani laka, adakah Allah yang namakan aku kepada engkau? Mana sebut nama aku kepada engkau? Allah tu badal. Dia ada kata Allah, adakah Allah. Jadi kerana Hamzah bertemu Hamzah kan, satu wasal satu kotak, maka digabungkan terus menjadi mad. Jadi kita baca dengan Allah. Itu ada dua Hamzah asalnya. Ada dua Hamzah. Jadi dia tanya Nabi, Allahu sammani laka, adakah Allah yang namakan aku kepada engkau? Mana sebut nama aku kepada engkau? Untuk bacakan. Qala, Nabi SAW bersabda, Allahu sammaka li, Allah yang namakan engkau kepadaku. Mana sebut nama engkau kepada aku. Qala, berkatalah Anas bin Malik, dia tengok apa yang berlaku. Qala faja'ala Ubayyun yabki, maka mulalah Ubay menangis. Ja'ala tu Ubay mula menangis. Dia perkataan mula. Jadi. Okay, dia jadi menangis. Okay. Ialah sebab bayangkan manusia daripada bilion-bilion manusia yang ada. Kan dia bukan Nabi, tapi diberikan Allah Ta'ala kemuliaan di mana Allah Ta'ala sebut sendiri dia di hadapan Nabi SAW. Ini di antara kelebihan yang diperolehi oleh siapa saja yang Allah Ta'ala sebut di hadapan para malaikat ke, pada Nabi ke. Dan memang setiap manusia itu boleh mendapat kelebihan berkenaan, tapi dengan syarat dia kena buatlah. Antaranya dia ingat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ingat dia balik. Memang kita kata banyak berzikir dengan Allah Ta'ala akan membolehkan seorang manusia itu mendapat kemuliaan untuk disebut di hadapan oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat. Ini yang boleh kita kejar. Mulut kita kurang berzikir, kurang mengingati Allah Ta'ala, tapi sebenarnya kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita balik. Bahkan lebih besar nanti adalah ingatan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala ingat kita di hadapan seluruh makhluk yang ada daripada Adam sampai yang terakhir sekali. Ini antara kelebihan boleh berzikir dengan Allah Ta'ala. Tapi ayat ni Ubay bin Ka'ab sebagai guru Al-Quran dan antara sahabat Nabi yang dipercayai dalam masalah Al-Quran, maka dia sebutnya tu. Dia rasa sedih lah, rasa terharu kerana Allah Ta'ala sebut sendiri. Okay, dan pengkhususan surah Lam Yakun tu dengan apa dikandung dalam sebutan risalah. Pasal dalam tu ada sebut suhuf. Ada sebut tentang kitab-kitab. Itu pasal dalam ayat disebutkan rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak akan jadi orang-orang yang kafir di kalangan ahli kitab dan orang musyrik tercerai daripada kedegilan mereka, tercerai daripada kekufuran mereka
hatta sehinggalah ta'tiyahum bayyinah, datang kepada mereka bukti. Bukti itu adalah Rasulun minallah yaslu suhufan mutahharah. Rasul dari Allah Ta'ala yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Fiha kutubun qayyimah, padanya ada kitab yang lurus. Kitab-kitab yang lurus. Okay, jadi berpadananlah dengan keadaan tersebut. Maka diberikan demikian. Jadi yang dikatakan berkenaan dengan adakah Allah Ta'ala namakan aku kepada engkau, itu adalah di antara benda yang pelik lah, janggal. Kerana penamaan beliau itu Ubay oleh Allah Ta'ala kepada baginda, ini adalah dan penetapan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi bacakan kepada Ubay. Ya, ada pemuliaan yang amat agung dan juga dan pembolehan untuk kelayakan yang tidak dia satu kelayakan yang tak pernah terhasil seumpamanya pada siapa di kalangan para sahabat. Kerana itu bila baginda beritahu diberitahu kepada beliau, kepada Ubay bin Ka'ab, Nabi bagi tahu ya, maka dia menangis kerana bersangatan gembira terhasil kedudukan yang mulia dan juga kedudukan yang tinggi di hadapan di sisi Allah SWT, dengan persaksian Nabi sendiri, dengan Nabi yang menyaksikan perkara tersebut. Nabi yang menyaksikan perkara berkenaan. Nabi sendiri yang menyaksikan perkara berkenaan. Ubay bin Ka'ab menangis kerana mendengar akan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Okay, baik. 381 Salasumiyah, Wahid wa Samani wa Salasumiyah, Wahid wa Samani wa Salasumiyah, 1 dan 80 dan 300. 1 dan 80 dan 300. 1 dan 80 dan 300. Okey. Wan Abdullah, dan daripada Abdullah, dan sering saya ingatkan kalau nampak Abdullah dalam hadis macam ni saja, kita sebenarnya Abdullah banyak. Abdullah banyak kan. Yang terkenal Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan yang ni adalah Abdullah bin Mas'ud. 3 orang yang terkenal. Bila kita sebut baca hadis, sebut Abdullah, dia akan datang kepada salah seorang dari 3 tadi. Tapi kalau dia kata macam yang lain, nama macam Ibn Abbas dan sebagainya, kebiasaannya dia akan sebut Abdullah bin Abbas, daripada Ibn Abbas. Kalau daripada Abdullah bin Umar akan sebut Ibn Umar. Ini kebiasaan cara penulisan hadis macam tu. Dia akan sebutkan nama nama penuh bagi Abdullah bin Abbas ataupun Abdullah bin Umar. Adapun kalau sekiranya pada Abdullah saja macam ni, ini biasanya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Wan Abdullah, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ya Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata qala, dia beliau kata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah SAW, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra' alayya al-Qur'ana, Iqra' alayya al-Qur'ana, bacakanlah kepadaku Al-Quran, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Qala, berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala faqultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzila, aku baca kepada engkau sedangkan ke atas engkau diturunkan itu Quran. Aku akan baca kepada engkau, aku baca kepada engkau sedangkan kepada engkau ia diturunkan. Ni pelik kan, Nabi SAW terima Quran, kenapa Nabi nak dengar daripada orang lain kan? So, kalau kita kata dari segi sudut pembelajaran dan sebagainya, biasa datuk guru mengajar nak dengar banyak murid pula. Okey. Sebenarnya cara kaedah ni adalah kaedah di mana kita boleh betulkan bacaan sesiapa yang belajar dengan kita supaya dia kalau tersilap dibetulkan balik. So kita suruh baca pada kita. Qala, Nabi kata apa? Qala, Nabi menjawab, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku benar-benar suka, benar-benar ingin untuk aku mendengarnya daripada selainku, daripada orang lain, daripada orang lain. Maksud dia suka, dia nak, dia seronok untuk itu. Dan itu adalah bahawa orang mendengar, okey, barangkali dia lebih hadir kefahaman banding orang yang membaca. Kerana orang yang membaca dia akan tumpu kepada sebutan. Sedangkan orang yang mendengar dia akan lebih atentif kepada bacaan untuk dia pergi pada satu demi satu makna dan juga pengertian.
Atau macam dalam solat kan, bila imam baca, kita ada peluang untuk menumpukan kepada pembacaan tersebut. Okey. Okey, dan juga boleh dibawa juga maksud bahawa bagi Nabi SAW suka tu adalah dia suka bukan rasa hidup je, dia suka. Dan dia kata, dan dalamnya ada dia suka tentang bacaan tu dibaca kepada dia. Dan ini bukan pada Abdullah bin Ubay saja, bukan pada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu saja, bukan Abdullah bin Mas'ud saja. Bahkan benda ini didengar perbuatan macam ni daripada Nabi SAW daripada ketika dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, terutama beliau macam kita bacakan sebelum ni, bersuara sedap, bersuara merdu, suara dia indah, merdu. Dia Nabi suka dengan Quran daripada Abu Musa al-Asy'ari. So tak ada masalah situ. Dan ni juga penjelasan sunnah pembacaan pelajar kepada guru. Macam mana kita telah sebutkan tadi, kita kata bahawa boleh cara Quran itu dipelajari dengan guru baca pada anak murid, kemudian ataupun anak murid itu baca pada guru balik, supaya dapat diperhatikan akan kesilapan ataupun kesalahan ataupun pembetulan jika ada sebarang pindaan dan sebagainya. Jadi dekat situ sebenarnya cara betul. Okey. Cara betul dia kata cara untuk Al-Quran ni kali diulang kaji dan dipelajari. Dan ini sebenarnya penjelasan bagi kita bahawa kaedah pembacaan Quran beramai-ramai yang sering dibuat oleh masyarakat kita dulu Yasin. Lepas tu sekarang tukar Kahfi. Adalah salah. Sebab Quran ni dibaca, maka yang mendengar bacaan Quran tu kena diam. Bukannya dibaca dan awak ikut baca juga. Sebab tu Allah nyatakan wa idza quri'al Qur'anu, bila dibacakan Quran, fastami'u lahu, dengarlah kepadanya, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, moga-moga kamu akan dirahmati. Maksudnya bila kita dengar Quran dibaca, kita kena diam. Ini juga antara benda kita sebutkan itu, bahawa kalau boleh, kalau ketika dalam kereta ke dalam tempat lain, kalau kita ada tengah bersembang, berbual, jangan baca, jangan pasang Al-Quran. Sebab kita bimbang diri kita termasuk pada larangan Al-Quran yang menyuruh kita suruh diam, tapi kita tak diam. Kan? Kita suruh dengar, kita tak dengar, sibuk bersembang. Kononnya pasang Quran tu untuk halus syaitan. Tapi kita telah melanggar ataupun tidak mengikuti turutan ataupun adab dalam mendengar Al-Quran. Jadi kita dengar Quran dibaca, kita diam. Bukan kita dengar baca, kita baca juga. Yang kita sekarang buat kan. Dulu tak boleh baca Yasin. Baca berjemaah. Lepas tu sekarang ni bila disuruh digalakkan surah Kahfi pada malam Jumaat dan sebagainya, timbul pula bid'ah kedua. Bid'ah baca surah Kahfi pula. Macam tu secara berjemaah. Ini salah juga. Sepatutnya seorang baca lain dengar. Kalau betul nak secara berjemaah, maksud dia seorang baca lain dengar. Macam Nabi duduk dengan para sahabat kan. Macam tu Nabi duduk, Nabi dengan para sahabat, seorang baca lain dengar. Ini kaedah betul dalam masalah pembacaan Al-Quran. Okey. Qala, berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, faqara'tu an-nisaa, maka aku pun baca surah An-Nisa. Hatta idza balagtu qawlahu, sehingga sampai aku sampai kepada firman-Nya Ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, maka bagaimanakah apabila kami datangkan daripada setiap umat dengan saksi, wajibna bika ala haula'i syahidan, dan kami datangkan engkau ke atas mereka ini sebagai saksi. Ayat 41 surah An-Nisa. 41 surah An-Nisa. Okey. Dan dikata, lalu ketika itu Ibn Mas'ud kata, wa rafa'tu ra'si aw ghamazani rajulun ila jambi fa rafa'tu ra'si. Dia kata, lalu dia baca itu, dia pun angkat kepala. Ataupun seorang lelaki beri isyarat, cuit aku, dia kata, bersyarat kepada aku seorang lelaki di sebelahku, ila jambi, di sebelahku, fa rafa'tu ra'si, lalu aku pun angkat aku angkat kepalaku, fa ra'aitu dumu'ahu tasiri, lalu aku melihat air mata baginda mengalir. Air mata Nabi SAW mengalir. Dan ini sebutan tentang tangisan Nabi atau tangisan Nabi yang dia terjadi kerana apa? Kerana apa yang besarnya atau hebatnya kandungan dikandung oleh ayat berkenaan yang berupa bencana yang akan dinantikan, kepayahan urusan pada selain daripada inilah benda keadaan keseluruhan yang berlaku pada kiamat nanti. Okey. Bahkan ada dalam selain yang lain dalam contoh dalam Bukhari ada datang riwayat, ada tambahan.
ketika tu Nabi suruh dia berhenti. Hasbuka. Hasbuk. Nabi suruh dia, suruh stop. Baca. Okey. Kat sini beri hujah ahli tajwid. Ahli tajwid dia kata harus untuk kita hentikan wakaf yang cukup bagi ayat atau potongan. Kerana kata-kata Nabi SAW hasbuka tu dia sebenarnya tak habis lagi. Bahkan tambahan dia ada sambungan lagi. Tapi maksud dia ayat tu dihentikan stop separuh je. Hasbuk. Maksud dia Nabi kata kat sini mungkin kat sini Nabi cakap tu sebab Nabi tak tertahan sebab sangat dengan apa yang Allah katakan hari kiamat nanti semua umat akan datangkan dengan saksi dan Nabi SAW akan jadi saksi kepada umat baginda sendiri. Sebab kita ni macam dalam surah Al-Baqarah kan, dalam surah Al-Baqarah ayat 143 kalau tak nyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikian kami menjadikan kalian umat yang saksama, umat yang adil, umat yang terbaik, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi kepada manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan menjadi rasul ke atas kamu sebagai saksi. Rasul pula saksi ke atas kita. Dan ayat 41 surah Nisa ni memberikan gambaran berkenaan Nabi akan saksi ke atas amalan kita. Nabi saksi bahawa kita ni ikut ke tidak dan sebagainya. So Nabi ketika tu sangat bimbang dan sedih. Maka ketika tu baginda SAW suruh sedih dengar sebab dengan keadaan yang akan dihadapi nanti. Maka baginda SAW suruh Ibn Mas'ud berhentikan bacaan dan air mata dia mengalir. Okey. Wa fi riwayatin, satu riwayat yang lain, qala li wa 'alal minbari, baginda berkata kepadaku sedangkan baginda di atas mimbar. Nabi dia orang ramai ada kat situ lah. Lepas tu dia Nabi suruh dia baca. Nabi nak dengar. Dia kata iqra' alayya, bacalah kepadaku. Bacakanlah kepadaku. Ini yang kita katakan berkenaan dengan kita panggil Nabi SAW punya reaksi. Nanti ke depan sikit mungkin kita akan baca berkenaan dengan bila kita dengar Al-Quran, kita patutnya mempunyai rasa sebab atau sedih. Terutama pada ayat yang kita faham lah. Yang kita faham. Sebenarnya kalau kita tengok kan, efek Al-Quran ni kepada orang yang hatta bukan Islam sekalipun, macam dalam ada video-video ditayangkan dekat Europe, dekat belah mana, Eropah, ada budak muda ni dia pergi buat test, dekat mereka pun buat test. Dia suruh orang yang tak pernah dengar Quran, dengar Quran. Ada yang mengalir air mata, dengar Quran, dibacakan, mengalir air mata mereka. Sebab benda tu memang sepatutnya itu efek yang ada. Jadi kalau anda kata seorang manusia tu baca Quran dan tak ada efek sedemikian, dia kena check balik. Kan ni kena ni macam cakap kena usahakan diri kita ni bila Quran dibacakan kita dalam keadaan, sebab kalam Allah Taala tuju pada kita. Allah Taala berkata-kata pada kita dengan kata-kata tersebut. Jadi bila kita dengar baca kata-kata Allah Taala dibaca pada kita, maka patutnya kita ada reaksi lah. Macam dapat surat daripada mak kita ke, surat daripada kekasih ke. So bila kita buka surat tu, kita baca, orang ni tak ada, tapi surat tu sampai. So bila kita dapat surat tersebut, kita mesti ada perasaan. Dan macam itulah juga bila ucapan diucapkan kalamullah, dibacakan kalamullah kepada kita, patutnya kita kena ada reaksi. Bukannya kosong je. Bukan kosong saja. Tapi macam kalau ada orang kata macam kita tak faham ustaz. Itu saya kata tadi, ada orang yang tak faham tapi menangis. Tak faham pun, tapi dia boleh menangis. Tapi dalam masa sama saya tak nafikan juga siapa yang baca itu beri kesan juga. Siapa yang baca beri kesan. Beri kesan sebab memang saya sini berbadilah tengok ada seorang abang ni dekat Alam Budiman dekat surau situ. Dia ni kalau naik jadi imam, dia baca Quran, saya rasa sebab. Dia mungkin Allah Alam mungkin dia ikhlas kan, dia punya bacaan itu mungkin ikhlas. Dia menyebabkan kita rasa sebab. Bacaan dia sama je, surah yang sama. Al-Fatihah dia baca, Al-Fatihah juga. Kan dia baca ayat akhir surah Al-Baqarah ke, atau ayat surah-surah tertentu kan. Dia baca surah yang sama, kita boleh dengar dari orang lain. Tapi bacaan dia tadi beri kesan pada perasaan. Allah Alam kan, kita kata mungkin ialah keikhlasan bacaan dia pun beri kesan pada kita. Mungkin macam tu lah. Dalam masa sama kita pula kita kena usahakan untuk diri kita ni ada efek dengan bacaan Al-Quran. Macam Nabi SAW
bila pada ayat tersebut kena dengan diri baginda, akan menjadi saksi kepada umat baginda sendiri pada hari kiamat, baginda mengalirkan air mata kesedihan lah, sedih apa sebab dengan keadaan memikirkan bencana pada hari kiamat nanti. Okey. Wan Abdillah daripada Abdillah 382 Isnain wa Thamanin wa Thalathmi'ah 382 Isnain wa Thamanin wa Thalathmi'ah. Okey. Dia kata Wan Abdillah daripada Abdillah, dia kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu juga. Qala, dia kata kuntu bi Himsin. Hims ni nama bandar dekat Syria sekarang. Ada orang sebut Homs kan. Itu nama tempat lah. Nama tempat. So ni kita kata zaman para sahabat, bila mana dah meluas Islam, penjajahan. So ada para sahabat Nabi SAW yang sebenarnya dia dapatlah pergi ke tempat lain dan tengok apa yang berlaku pada tempat-tempat. Bahkan ada kadang-kadang dihantar mereka ni oleh khalifah untuk mengajarkan agama, mengajarkan Quran. Sebab dia kalau kita baca dalam banyak kisah, duduknya, menetapnya Abu Ibn Mas'ud pada zaman Umar bin Khattab dan sebagainya adalah di Kufah, di belah Iraq atau Parsi. Jajahan Parsi yang jatuh. Tapi kalau kita sebut sini kat Syam. Okey. Kat Syam. Cek. Siapa yang lelaki tu? Dia kata apa? Jadi lelaki tu dia kata kat sini, dia kata kuntu bi Hims, aku dulu di Hims. Di Hims berada di Hims. Lalu dia kata faqala li ba'dul qaum. Lalu bila dia berada kat situ, dan orang kenal dia siapa, dan mungkin kisah Nabi suruh dibaca Quran depan Nabi tu mungkin didengar oleh orang lain. Dia sampai berita Nabi minta dibacakan Quran. So, jadi kalau kita lihat itu, jadi ada orang lepas daripada ni zaman Nabi dah tak ada lah. Zaman Nabi dah tak ada. Cuma tahun bila dia berada dekat Hims ni, kita ni sikit. Saya tak dapat maklumat. Okey, dia kata jadi Allah bin Mas'ud kata aku dulu di Hims, lalu berkata kepadaku sebahagian orang ramai, ada sebahagian kaum tu, orang ramai itu sebahagian mereka berkata Iqra' alaina, bacakanlah kepada kami ini Quran. Fa qara'tu alaihim surah Yusuf, lalu aku bacakan kepada mereka surah Yusuf. Dibacakan kepada mereka surah Yusuf. Qala faqala rajulun minal qaumi, lalu berkata seorang lelaki di kalangan kaum, dia dah bacakan ayat Al-Quran yang dibaca tu, tiba-tiba seorang lelaki daripada orang ramai itu berkata, dia kata apa? Dia kata wallahi ma hakadha unzilat, demi Allah bukan begini ia diturunkan. Okey, macam mana boleh timbul tajuk ni? Tajuk masalah bacaan ni, diorang kata tak macam tu diturunkan. Ini kena kita ingat sebab Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dahulu beliau sebenarnya macam saya sebutkan, dijadikan guru Al-Quran sebenarnya dahulu mula-mula di Iraq atau di Syam. Bukan di Syam, di Iraq, di sebelah Kufah, area kawasan Iraq. Dia dihantar ke sana. Lalu dia membacakan Quran pada orang sana. Sedangkan di belah Syam, guru Quran yang datang adalah Ubay bin Ka'ab, Abu Darda. Ini guru Quran yang datang. Dan kita kalau kita baca ulum Quran, memang kita baca memang pada permulaan. Sebab Nabi SAW nanti hadis berikutnya nanti kita akan baca tajuk yang berkaitan kenapa ada bacaan berbeza. Sebab Nabi SAW terima Quran, nanti kita bincang balik tajuk ni. Nabi terima Al-Quran daripada Jibril dalam bahasa Quraisy. Lalu bila mana Nabi nak baca Quran balik, Arab yang datang jumpa Nabi tu kabilah yang berbeza. Kadang-kadang ada penggunaan kalimah atau cara pertuturan untuk mereka. Cara Quraisy tu susah. Saya pernah tengok dekat belah Yaman kan. Macam kita dengar bacaan alaihimu kan. Walladzi maghdubi alaihim jadi alaihum. Siratal ladzina an'amta alaihim
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia hum bukan him. Okay, bila kita jumpa di Yaman, saya boleh jumpa adalah geng-geng kabilah daripada Taiz di kawasan Yaman tu, yang mereka memang tak boleh nak sebut him. Fihi fihu. Fihi fihu. Alaihim alaihum. Alaihim alaihum. Dia akan sentiasa hum. Dia takkan baris bawah ha tu. Dia akan baris sentiasa baris depan. Ini panggil apa, bacaan yang ada dalam qiraat yang Nabi ajar. Hari Nabi ajarkan qiraat bacaan yang bunyi macam tu. Kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ada yang baca siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Kan baca cara bacaan tadi. Bagi kabilah tersebut mudah cakap macam tu. Kita slang orang kita lah, Melayu cakap Melayu tapi bunyi Kedah, bunyi Kelantan. Jadi bila Nabi SAW terima Quran dengan bahasa Quraisy. So lepas tu Nabi SAW nak baca Quran kepada mereka payah nak ikut. Maka Nabi pohon kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala supaya diberikan Nabi SAW tambahan daripada cara baca. So Nabi minta sampai dijadikan 7 lah. Sebab kita dengar bacaan qiraat 7 sebenarnya kan. Qiraat apa, cara sebutan, cara bacaan tu. Kita tahu yang datang daripada Nabi SAW, Nabi bacakan semikian. Baca macam ni, macam wadduha jadi wadduha. Memang ada kabilah Arab yang tak boleh a. Dia tak boleh ha. Dia he. Disentiasa imalah. Jadi dengan sebab itu diberikan kepada kita cara pembacaan dibenarkan dalam membaca Al-Quran. So jadi bila lelaki itu kata kepada Ubay bin Ka'ab, kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan begini laisa hakadha unzilat, bukan begini ia turun kan. Ma hakadha unzilat, bukan begini ia turun. Okey. Punca sebab kita kata sebab dia mungkin belajar atau dengar Quran daripada Ubay bin Ka'ab ataupun dia dengar Quran daripada Abu Darda. Ini kebarangkalian tu ada. Macam Ibn Mas'ud sendiri radhiyallahu anhu, dia pernah juga ditegur zaman Umar pernah tegur dia bila dia baca Quran kepada orang ramai dengan bahasa Hudzail. Lalu bila Umar dapat tahu, Umar suruh dia tukar baca di atas bacaan Quraisy. Baca ikut bacaan Quraisy. So bila kita tengok di situ dengan jelas kan, dia kadang-kadang baca dengan bacaan ikut kabilah mana yang dia dengar. Ini tak pelik, mungkin dia hadir ketika Nabi bacakan Quran kepada kaum tersebut. So jadi dia hafal yang tu. Sedangkan yang Nabi baca ketika diturunkan oleh Jibril mungkin bacaan yang lain. So itu cara. Jadi lelaki tu kata bukan begini ia turun. Ini benda ni berlaku. Kisah ni lain daripada kisah ni, mungkin kisah Umar dengan daripada Hisham bin Hakim bin Hizam. Jadi beliau baca surah Furqan. Tak macam Umar belajar dengan Nabi. Maka Umar tarik dia bawa jumpa Nabi. Tapi bila Nabi suruh dia baca, dia baca dan habis, Nabi kata macam tu dah ia turun. Kemudian Nabi kata pada Umar baca apa yang dia ingat, apa yang dia belajar. Maka lepas Umar baca, Nabi kata macam tu dah ia turun. So basically bila kita faham kat sini, cara bacaan tersebut yang Umar punya dia belajar betul, yang dipelajari oleh Hisham bin Hakim bin Hizam pun betul. Dua-dua betul. Cuma ini mungkin occasion lain Nabi baca, ini occasion lain Nabi baca. Sebab mungkin kat sini mungkin datang kerana kabilah tadi yang datang jumpa Nabi minta sesuatu. So, Nabi SAW bagi kepada mereka arahan sebagainya untuk mudahkan mereka pada masa akan datang. Yang mungkin cara dia bacaan Quran tadi dan mudahkan untuk mereka. Minta kepada Allah Ta'ala supaya mudahkan. Dan telah jadi mudah pun. Alhamdulillah. Baik. Ala-kula kat sini kena faham kenapa boleh kata bukan macam tu dia turun. Qala. Okay, berkatalah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah Mas'ud kata, qultu waihaq. Apa hal kau kan? Waihaq ni macam apa, herdikan. Hey, kata itu. Macam nak kata hey. Kan apa hal kau kan? Wallahi demi Allah, la qara'tuha ala Rasulillah SAW. Okay? Benar-benar aku telah membacakan ia kepada Rasulullah. Aku telah bacakan ia, surah ni kepada Rasulullah SAW. Ni macam itulah dia baca kepada Nabi. Dan ini memang kita kata antara kaedah pemeliharaan Al-Quran. So lepas daripada turun Al-Quran Al-Quran kepada Nabi SAW. Dan biasanya Nabi SAW bila dapat Quran, Nabi akan bacakan balik kepada para sahabat. Dan ketika bacaan tersebut
Nabi akan terangkan ayat yang turun ni kat surah mana, kat mana. Dan para sahabat pula datang jumpa Nabi yang tukang salin Quran, cek balik dengan Nabi di manakah bacaan-bacaan tersebut duduk. Ini kaedah yang memang kita kata kaedah Nabi dengan para sahabat dalam penjagaan Al-Quran dengan tulisan. Memang Nabi SAW lepas dah ajar sahabat dah baca, lepas sahabat tulis, tanya balik Nabi. Betul tak? Ini biasa. Okay? So, jadi dia kata aku benar-benar bacakan dia kepada Rasulullah SAW. Lalu faqala li ahsanta, dan Nabi kata kepada aku, engkau bagus. Itu kata-kata Nabi faqala li, maka baginda bersabda kepadaku, ahsanta, engkau telah bagus, you good kan. Nabi kata bagus. So aku dah baca surah ni pada Nabi, Nabi kata bagus. Dia kata. Jadi lelaki tu kan kata bukan macam ni turun. Tapi kepada kalian tadi mungkin dia belajar surah Yusuf tapi bukan daripada Ibn Mas'ud. Mungkin sebutan tu ini yang zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, diorang satukan tulisan nak mengelakkan orang baca dengan suka hati. Kalau boleh biar ikut bacaan Quraisy keseluruhannya. Itu cara tulisan lah. Okay. Baik, jadi dia kata jadi Nabi kata pada aku, ahsantang, you are good kan, bagus. Kau tak bagi ni pasal kau cakap ni pasal apa? Kan? Dia kata apa? Dia kata fakallamtuhu. Apa dia kata? Fa bainama ana ukallimuhu, maka sedang mana aku berkata-kata dengan lelaki tersebut, lelaki yang tegur kata bacaan aku tak betul tu. Id wajadtu minhu rihal khamri. Tiba-tiba aku dapati pada dia ada bau arak. Ada bau arak. Dapati pada lelaki tersebut ada bau arak. Okey. Faqala, berkata Ibn Mas'ud, faqultu, aku pun kata, atashrabul khamra wa tukadzibu bil kitab? Adakah kau minum arak dan kau mendustakan antara kitab? Tak percaya kitab. Arak minum, kitab tak percaya ni apa hal? Ini pasal apa? Ini cara dia kata dustakan, apa tajuk Ibn Mas'ud kata dustakan kitab ni di atas bab apa kasar lah, nak keraskan hukum. Bukan di atas hakikatnya, bukan untuk menafikan Quran. Okey. Kadang-kadang kalau yang betul untuk menafikan Quran, nescaya dia akan apa? Dia akan dihukum dengan murtad, dia akan dibunuh. Okey. Kerana ini adalah hukum bagi siapa yang mendustakan walau satu huruf pun. Dan lelaki ni dia hanya mendustakan bacaan Mas'ud, bukan Quran. Bacaan Mas'ud dia tak setuju. Dan itulah zahir kata-kata lelaki tersebut, bukan begini ia diturunkan. Okey, kerana kejahilan daripada dia atau kurang hafalnya dia, ataupun kurangnya dia memeriksa demi kerana apa kemabukan. Allah mungkin dia mabuk, dia tak cek betul. Okey. Jadi Ibn Mas'ud anhu dia kata apa? Atashrabul khamra wa tukadzibu bil kitab? Adakah engkau minum arak dan kemudian kau dustakan kitab? La tabrahu hatta ajliraka. Jangan kau gerak, jangan kau pergi sehinggalah aku sebat engkau. Waqala, berkata Ibn Mas'ud, fajalatuhu hadda, lalu aku pun sebat dia di atas hudud. Dan hudud untuk orang yang minum arak adalah 40 kali sebatan. Kalau sekiranya ikut apa yang Umar letakkan lepas tu, lepas tengok orang ramai mula sibuk minum dan tak kisah sebagainya, maka Umar kata jadikan 80. Dan jadi 80 lah. Lepas daripada Umar punya zaman, sebat ke atas orang minum arak ni adalah 80 sebatan. Berdasarkan nasihat Ali bin Abi Talib. Okay, jadi okey. Dekat sini ada hukum. Okey. Hukum berkenaan dengan menetapkan ke atas orang yang didapati padanya bau arak, untuk disebat sebagai had batasan bagi hukuman. Kerana untuk sebat dia itu dah cukup untuk pengakuan dia. Pengakuan dia walaupun dia tak mengaku tapi bau arak tu datang daripada dia. Dan ini hujah kat atas siapa-siapa yang menghalang. Dia kata bau arak kan, hujatun kepada siapa yang menghalang wajib hudud dengan bau arak. Dia tak nampak kan. Yang kata macam ni adalah Abu Hanifah, As-Sauri dan semua dia kata dan semua para ulama. Dan sedangkan semua para ulama di atas apa yang dibuat oleh Ibn Mas'ud. Semua setuju Ibn Mas'ud punya pilihan. Dan barangkali juga ia terjadi hanyalah ditegakkan ke atasnya had kerana itu menjadi dia menjadi okey, kerana dia boleh barangkali juga ditegakkan had kerana orang lah, mungkin ada orang yang lihat benda berkenaan pada lelaki tersebut.
Okey. Dan bila melihat bahawa apa benda itu berlaku, maka wajib dilaksanakan hudud ya ke atas orang tersebut. Dan apa dan ni dan apa? Okay, dan dia pula memang dahulu sebenarnya pernah pegang kuasa di Kufah dan diberikan apa kuasa penghakiman pada zaman Umar dan awal zaman Uthman, zaman Uthman. Uthman lucutkan jawatan dia. Tapi yang kita nak fahamkan sekarang memang dia memang salah seorang gubernur lah yang pernah melaksanakan hukum hudud. Okey, melaksanakan hukum hudud. Jadi sekarang ni hudud tu dilaksanakan dengan dia punya panggil pengetahuan tentang orang tersebut telah buat yang baru warak daripada dia. Allah, pasal kita kata zaman berkenaan banyak orang dah dapat sebab Nabi SAW izinkan minum air peraman buah-buahan. Tapi jangan minum yang memabukkan. Nabi kata simpanlah berbekas mana kamu nak, tapi jangan minum yang memabukkan. So start dari situlah mungkin ada orang yang tersasul terminum yang memabukkan. Wallahu alam. Tapi yang sebaiknya dijauhi langsunglah. Pasal memang kita tak salah untuk orang tu dia koyak-koyakkan tamar, letakkan air, tinggalkan dalam bekas selama 3 hari kemudian minum untuk dapatkan air berperisa. Itu dalam konteks ni memang benar dibuat, Nabi izinkan. Cuma yalah, lepas tempat meluas dan kemudian bentuk arak yang baru yang tidak pernah dikenali oleh para sahabat muncul. Mungkin Allah alam jadi kes. Ada salah faham kat situ. Tapi yang ini bukan para sahabat yang buat ini bukan sahabat. Tapi orang-orang yang tabi'in yang lain lah. Yang tabi'in yang lain yang jumpa para sahabat. Mereka lah yang buat benda tersebut. Apa yang kita kata dilaksanakan. Jadi ala kulihal hudud dilaksanakan. Ini maklumat pasal hari itu kan macam kes kes yang dekat dekat mahkamah persekutuan bila hakim kata undang-undang dalam kanun syariah tentang liwat tu tidak berperlembagaan, maksud dia sepatutnya diorang tak payah buat, biar kerajaan pusat yang buat sebenarnya. Bukannya masalah kata tak setuju, hukum tu ada. Sebab sekarang ni masalah kes dia mahkamah syariah macam kes bunuh. Sepatutnya Islam kes bunuh ada. Tapi kita sampai sekarang bunuh kita akan terus lepaskan kepada mahkamah sivil, bukan mahkamah syariah. Maksudnya macam kes tadi, dia tak boleh 2 mahkamah kerja untuk itu. Itu konsep dia lah. Saya faham sikit. Pasal banyak orang salah faham, kena maki dah dia punya hakim-hakim tu. Dia kena maki. Pasal kesalahan surat khabar mendedahkan cara, macam mendedahkan fakta. Dedahkan fakta salah. Dia actually masalah ulangan. Kalau kita dah ada undang-undang di pusat tentang dadah, mahkamah syariah tak payah buatlah undang-undang baru. Itu maksud dia. Okay? Baik. Okay. Wallahu a'lam. Nanti apa Nanti berikutnya. Ini bab kelebihan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Okey, ada soalan? YouTube tak ada, Ustaz. Tak ada Dalam kelas pun tak ada Ni kalau dia kata bulan 5 bulan dia start. Kita start kelas balik secara fizikal ke macam mana? Ada keputusan? Allahu a'lam, Ustaz. Tak ada lagi dalam info punya. Kalau anda kata ada fizikal, insya-Allah kita yang siapa online lah. Tapi kita akan fizikal insya-Allah. Kami pun boring je duduk depan komputer tak nampak orang. Tak nampak orang ni boring. Memang mengajar jadi ngantuk pun je. So jadi insya-Allah kalau Allah Taala lapangkan kita, berikan kita ke peluang, insya-Allah kita akan bersama lagi. Kalau fizikal lah. Jadi insya-Allah SWT selamatkan semua umat Islam kita daripada bahaya penyakit, dan alhamdulillah semakin lapang dan juga semakin elok keadaan, jumlah jangkitan pun makin sikit. SWT teruskan beri pada kita manfaat, dan jangan lupa sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah Taala dah bagi. Jangan asyik mengeluh. Banyak orang asyik mengeluh, lupa sebenarnya nak bersyukur. Allah Taala sebutkan dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau benar-benar kalian bersyukur, aku tambahkan kepada kalian. Kalau makin kita bersyukur, makin bertambahlah akan kebaikan. Tapi kalau kita tak reti nak bersyukur dengan apa yang dah dapat, asyik mengeluh saja, asyik keluh kesah, nescaya tidak dapat kebaikan langsung. Okey? Baik. Wallahu a'lam. Tolong Ustaz. Ya, apa?
Ni untuk yang solat tahajud tu, itu Terus? Ustaz, solat tahajud 11 rakaat Nabi buat. Lepas tu Terus? Ustaz kata sana ada hadis yang kata Nabi buat 2 rakaat yang ringan. Yang Ya, ringan tu yang solat wuduk ke Ustaz? ya betul, betul. So dia ada hadis yang cakap 13 tu termasuk yang 2 tu lah. Ada juga riwayat yang tak. Ada riwayat kata yang Nabi buat 8 rakaat, 1 salam. 5 rakaat 1 salam pun ada juga. 13 tapi bukan masuk yang tu. Oh, masuk yang yang 5 tu bukan witir Ustaz. 5 tu bukan witir 5 tu lah. witir. 5 witir, Oh, yes. 1 I see. salam je. So jadi kalau kita kata, kalau kita lihat balik, cara kaedah solat tadi banyak. Kita dan banyak tadi yang itu harus. Harus. Atas kita, kalau kita ikutkan ringan, kita ambil yang paling ringan. Nabi kata, solatul lail masna. Itu ringan. Ya. Banyak mana, tak ada hal. Kita nak buat 8 ke sebagainya, tak ada masalah. Cara mudah kaedah dia macam kita sebut itu, kalau sekiranya kita baca panjang-panjang, sikitkanlah jumlah rakaat. Kalau kita baca pendek-pendek, banyakkanlah jumlah rakaat. Okey? Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.